Dia mengatakan boleh tawassul dengan orang soleh dengan syarat orang soleh itu masih hidup. Kalau orang soleh itu telah meninggal dunia, ketika itu haram atau syirik. Ada yang kata syirik, ada yang kata haram. Kalau begitu tawassul dengan orang hidup menuhankan orang hidup. Jom sama-sama kami. Caranya mudah, hanya klik join button. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengisi ruangan kuliah maghrib pada malam ini anjuran Masjid Negeri Masjid Sultan Salahuddin Shah Alam, iaitu kita memfokuskan kepada satu isu yang khusus, ya, untuk menjawab persoalan adakah tawassul mengundang syirik, ya, adakah tawassul mengundang syirik. Jadi untuk kita menjawab persoalan ini perlu kita memahami dua istilah ini terlebih dahulu. Apakah yang dimaksudkan dengan tawassul dan apakah yang dimaksudkan syirik? Baru kita boleh menjawab persoalan ini secara jelas dan tuntas, insya-Allah. Baik, apakah dia tawassul terlebih dahulu? Tawassul adalah perkataan bahasa Arab daripada tawassala yatawassalu, tawassulan, ya. Jadi tawassala yatawassalu ini iaitu mengambil sesuatu sebagai wasilah, perbuatan menjadikan sesuatu itu sebagai wasilah, jalan, perantaraan yang menyampaikan kepada sesuatu yang lain, itu diistilahkan tawassul. Tetapi yang kita maksudkan di sini, yaitu umum, ya, kita naik kereta sampai ke masjid, itu satu bentuk tawassul. Kita itu meminta bantuan kawan untuk rekomen nama kita supaya dapat diluluskan, ya, satu proposal yang kita apply lalu diluluskan, itu namanya tawassul, ya. Apa sahaja yang kita jadikan wasilah, jalan, medium, perantaraan untuk sampai kepada sesuatu tujuan, maka itu adalah tawassul. Baik. Tetapi yang kita maksudkan dalam perbincangan pada malam ini, ia adalah lebih khusus, iaitu kita mengambil sesuatu sebagai wasilah, jalan untuk dapat mardatillah, untuk dapat ridha Allah,
dan juga untuk dapat istijabah, perkenan doa daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita ambil sesuatu sebagai perantaraan untuk dapat ridha Allah, satu. Yang kedua, supaya Allah makbulkan doa kita. Jadi itu yang kita maksudkan dengan tawassul di sini. Persoalannya, adakah ianya mengundang syirik? Baik, apakah syirik? Jadi asalnya syirkun ini kongsi. Sebab itu syarik itu rakan kongsi. Syarikat daripada perkataan bahasa Arab syirkah, orang itu berkongsi, berniaga. Tetapi yang dimaksudkan syirik di sini adalah mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, atau dengan bahasa yang mudah, kita menuhankan lain daripada Allah. Syirik. Atau sebaliknya juga syirik, iaitu kita memakhlukkan Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadikan Allah seperti makhluk juga, syirik. Atau kita ambil mana-mana makhluk, kita jadikan seperti Allah juga, syirik. Apa yang dimaksudkan menuhankan? Inilah kesimpulan dari pengajian tauhid, dirumuskan pada dua ketuhanan, iaitu yang disebut sebagai al-istighna wal iftiqar. Istighna'ullahi an kulli ma siwah. Terjemah bahasa lama, terkaya Allah Ta'ala dari segala yang lain daripadanya. Maksudnya apa? Allah tidak berhajat kepada satu apa pun yang lain. Berbeza yang lain daripada Allah, datang elemen iftikar. Waftiqaru kulli ma siwahu ilallah. Dan sangat berhajat segala yang lain daripada Allah, semuanya berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berhimpunnya dua sifat istighna dan iftiqar inilah dikatakan ketuhanan. Maka tidak ada yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala yang istighna, tidak berhajat kepada yang lain, dan tidak ada yang lain daripada Allah taala yang iftiqar, semua yang lain berhajat kepada dia, tidak ada. Yang ada istighna dan iftiqar hanya Allah Subhanahu wa taala, dengan arti kata yang kita terangkan sebentar tadi. Tapi untuk lebih mudah kita faham, yang bahasa yang mudahnya, syirik itu adalah menuhankan selain daripada Allah atau memakhlukkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi selepas kita faham dua perkataan ini, pertama tawassul, kedua syirik, barulah kita pergi kepada menjawab persoalan, adakah tawassul mengundang syirik? Jawabnya ya dan tidak. Ada kalanya benar tawassul itu mengundang syirik, ada kalanya tidak. Secara umum, tawassul ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Maidah ayat 35. Suratul Maidah ayat 35, firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi petuanya, apabila kita mendengar ayat suci Al-Quran, Allah menyeru ya ayyuhalladzina amanu, maka perhatian kita kena lebih. Ada sesuatu yang kita perlu lakukan, atau kita perlu menahan diri kita daripada melakukan. Akan ada al-amru awin nahyu, akan ada perintah ataupun larangan. Di sini perintah. Apa dia? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Yang pertama, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Yang kedua, wabtaghu ilaihil wasilah, dan hendaklah kamu cari kepada Allah Ta'ala wasilah. Kena cari jalan, kena cari medium, kena cari perantaraan yang menyampaikan kita kepada Allah. Itu Allah perintah. Wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Dan hendaklah kamu berjihad di jalannya, berjihad di jalan Allah, moga-moga dengan itu kamu memperoleh kejayaan. Jadi ini tiga perkara
yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita supaya kita mendapat kejayaan. Pertama, taqwa Allah, bertakwa kepada Allah. Kedua, mencari wasilah, inilah yang dikatakan tawassul, mengambil sesuatu sebagai wasilah. Dan yang ketiga, berjihad fi sabilillah. Habis tadi Ustaz kata tawassul boleh mengundang syirik, ya, tetapi tawassul yang diperintahkan oleh Allah ini jelas tawassul yang tidak syirik. Kerana kalau syirik, mustahil Allah perintah supaya kita melakukannya. Kembali kepada makna tawassul yang khusus tadi, iaitu kita mengambil sesuatu sebagai wasilah untuk mendapat ridha Allah dan untuk mendapat perkenan doa daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebahagiannya itu tidak dipertikaikan, sebahagiannya menjadi pertikaian. Apakah yang tidak dipertikaikan? Antaranya bertawassul bil a'malis solihah, kita bertawassul dengan amal-amal soleh, tak ada pertikaian. Maknanya apa? Kita nak dapat ridha Allah, buat amal soleh. Kita nak supaya Allah perkenankan doa kita, kita buat amal soleh. Nak berdoa, ada satu hajat yang besar, misalnya mana tahu, ya, nak masuk calon, nak menang pilihan raya, besar hajat tu, apatah lagi nak jadi Perdana Menteri, nak berdoa kepada Allah Ta'ala, lalu buat amal soleh, bersedekahnya, buat baik pada anak yatimnya, minta restu daripada ibu bapanya, ya, amal soleh apa saja, barulah kita angkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu satu cara. Atau boleh jadi amal soleh tu kita dah buat dulu. Amal soleh bukan sahaja buat baik, menahan diri daripada perkara yang haram juga amal soleh. Contohlah, dulu beberapa tahun dahulu kita masih bekerja, pegawai besar, tugas kita meluluskan atau tidak meluluskan projek. Lalu ada orang datang nak merasuah kita dengan sejumlah wang yang begitu besar, yang kalau ikut nafsu dan tamak kita, kita akan ambil. Tetapi kita ingat amaran daripada junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-rashi wal murtashi kilahuma finnar, orang yang memberi rasuah dan meminta rasuah, kedua-duanya dalam neraka. Jadi kalau begitu di hukuman dunia, jangan hukum yang ambil rasuah saja, yang beri rasuah pun kena hukum. Dua-dua bersalah. Tak ada yang beri, tak ada yang ambil, tak ada yang nak ambil, tak ada yang boleh beri. So dua-dua bersalah. Maka ingatkan amaran daripada Nabi SAW tu, tak jadi dia ambil rasuah. Cerita bila tu? 3 tahun lepas. Sekarang dah pencet, diuji oleh Allah Ta'ala dengan penyakit, tak sembuh-sembuh, ikhtiar cara kampung tak jadi, ikhtiar cara doktor tak jadi, doktor pakar pun tak jadi. Akhirnya dah rasa terdesak sangat, angkat tangan, ya Allah, Engkau maha mengetahui bahawa satu masa dahulu aku teringin untuk melakukan sesuatu yang diharamkan, tapi kerana aku ingat kepada sabda junjungan Nabi-Mu, aku menahan diriku daripada mengambil rasuah. Ya Allah, kalau itulah amal soleh di sisimu, Kau sembuhkanlah aku daripada penyakit ini. Itu juga dinamakan tawassul dengan amal soleh. Tidak ada pertikaian. Umat Islam terima tawassul sebegini bagus, tak ada kena-mengena dengan syirik. Atau tawassul dengan nama Allah. Kita ada hajat nak supaya Allah lapangkan rezeki kita, kita sebut ya Razzaq, wahai yang maha pemberi rezeki. Kita nak ilmu, ya Alim. Kita nak bijaksana, ya Hakim. Kita nak kuat perkasa, ya Qawi, ya Matin. Barulah kita minta permohonan kita itu tawassul dengan nama-nama Allah. Itu juga tidak ada pertikaian. Umat Islam terima tawassul macam itu bagus, tidak mengundang syirik. Bila ada kekeliruan dan pertikaian, bila pergi amalan tawassul ini kepada tawassul dengan orang soleh. Dengan amal soleh tak ada keliru. Tapi bila pergi kepada at-tawassulu bis-solihin, bertawassul dengan orang-orang soleh, sebahagian umat Islam jadi keliru. Dia menyangkakan bahawa bertawassul dengan orang soleh tak boleh. Kenapa tak boleh? Kerana kata dia, sepatutnya kita nak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa saja.
Buat apa nak tawasul? Terus saja Allahumma Allah ma'tini kaza wa kaza, ya Allah kurniakanlah aku begini begitu. Kenapa pula nak kata ya Allah dengan kemuliaan nabimu? Kenapa pula nak kata ya Allah dengan kita kata kewalian Syekh Abdul Qadir Jailani misalnya? Tak perlu. Minta terus. Allah Maha mengetahui, Allah Maha berkuasa untuk memberi. Bahkan kata mereka, tak semua ya, yang keliru ni pun banyak level. Ada yang keliru kronik, ada yang keliru sikit-sikit, ada yang tak keliru sangat, tapi tetap keliru. Yang keliru kronik, kata dia, kalau kita bertawassul dengan orang soleh, syirik. Kenapa syirik? Kerana orang soleh tu makhluk. Bila kita tawassul dengan orang soleh, apa makna? Kita menjadikan makhluk sebagai wasilah perantaraan untuk kita diperkenankan doa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu adalah syirik. Ini keliru. Kerana syirik menuhankan makhluk. Adakah menjadikan makhluk sebagai wasilah itu menuhankan makhluk? Jelas tidak. Kerana kalau menjadikan makhluk sebagai wasilah itu adalah menuhankan makhluk, berarti bertawassul dengan amal soleh makhluk. Menuhankan amal soleh, menuhankan orang soleh syirik, menuhankan amal soleh juga syirik. Kedua-duanya makhluk. Mana dalil amal soleh itu makhluk? Nas Al-Quran. Allah berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah lah yang ciptakan kamu, makna kita semua ni makhluk Allah. Wa ma ta'malun, dan apa yang kamu amalkan, soleh atau tidak, makhluk Allah. Jadi tidak ada satu justifikasi pun bahawa bertawassul dengan amal soleh makhluk boleh, bagus. Tawassul dengan orang soleh pun makhluk, syirik. Makanya yang keliru macam ini biasanya orang yang tak mengaji, ikut-ikut saja. Ada yang mengaji masih keliru. Kelirunya di mana? Dia mengatakan boleh tawassul dengan orang soleh dengan syarat. Apa syarat? Orang soleh itu masih hidup. Kalau orang soleh itu telah meninggal dunia, ketika itu haram atau syirik. Tengok ya, ada yang kata syirik, ada yang kata haram. Yang kata syirik jelas tak betul. Masih ingat lagi syirik apa dia? Menuhankan selain daripada Allah. Makanya kalau tawassul dengan orang yang telah meninggal dunia itu syirik, berarti tawassul itu menuhankan orang mati. Kalau begitu tawassul dengan orang hidup menuhankan orang hidup. Adakah menuhankan orang hidup itu tidak syirik? Sama saja. Yang penting menuhankan selain daripada Allah syirik. Hidup atau mati tidak memberi perbezaan. Yang tidak syirik menuhankan Allah, menuhankan malaikat. Malaikat hidup, syirik tak? Syirik. Maka tawassul jelas bukan menuhankan. Kalau tak ada makna. Tawassul dengan orang hidup boleh, bagus. Tawassul dengan orang mati syirik, tak ada makna. Patut dua-dua syirik atau dua-dua tak syirik. Sebab poinnya tawassul. Baik. Yang kedua, ianya bercanggah dengan dalil. Pertama, keumuman ayat suci Al-Quran, wabtaghu ilahil wasilah. Allah suruh kita mencari wasilah itu tidak ditetapkan kalau itu orang hidup atau orang mati. Yang kedua, ketika Rasulullah SAW mengajar doa tawassul, siapa yang anti tawassul, anti sunnah Rasulullah. Sebab yang ajar tawassul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang sekarang merasakan dirinya pejuang sunnah, tetapi dia sebenarnya penyokong bid'ah. Termasuk golongan yang anti kepada bid'ah hasanah, sebenarnya anti sunnah. Kerana yang mengiktiraf bid'ah hasanah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan khulafa ar-rasyidin melakukan bid'ah hasanah, bukan setakat iktiraf. Khulafa ar-rasyidin mereka sendiri buat bid'ah hasanah. Hati-hati ya, zaman kita ni sudah jadi kelabu.
Orang yang menolak bid'ah hasanah tu terasa dirinya pejuang sunnah. Tidak, kamu pelaku bid'ah. Maka samalah orang yang anti kepada amalan tawassul ini, mereka juga anti sunnah. Kerana yang mengajar tawassul adalah Rasulullah SAW. Antaranya, salah satu kejadiannya, datang seorang lelaki yang buta matanya, meminta agar didoakan oleh Nabi SAW supaya sembuh. Nabi SAW tidak mendoakan, tapi Nabi SAW memberi saranan, kalau kamu sabar, bagus. Kalau kamu nak sembuh, boleh. Kata dia, dia nak sembuh. Padahal sabar tu lebih besar lagi ganjarannya, sebab Allah yang tentukan dia buta. Tapi dia nak sembuh. Lalu Nabi SAW mengajar kepada dia supaya dia berwudu. Selepas berwudu, minta solat 2 rakaat. Ini satu bentuk solat hajat, ya. Ada hajat, solat 2 rakaat. Kemudian Nabi SAW ajar, selepas solat baca doa ini, Allahumma inni as'aluka, ya Allah aku memohon kepadamu. Ini doa biasa, bukan doa tawassul. Berarti apa? Ada orang kata macam ini, ya. Kata dia, buat apa doa tawassul? Doa biasa kan boleh. Jawapannya, ya, benar, boleh. Tak ada orang kata doa biasa tak boleh, atau tak ada orang kata mesti wajib tawassul. Tak ada. Paling-paling kata para ulama, tawassul tu hukumnya sunat, bukan wajib. Doa tanpa tawassul boleh. Tetapi the second part, yang itu ada elemen tawassul, yang mana Nabi SAW mengajar supaya dia menyebut Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin nabiyyir rahmah. Ini ada elemen tawassul. Dan aku bertawajuh, aku menghadap kepadamu dengan Nabi-Mu Muhammad, Nabi Rahmat. Siapa yang ajar doa tawassul macam ni? Nabi SAW. Berarti tawassul tidak syirik. Mustahil Nabi ajar benda syirik. Nabi SAW pembawa panji-panji tauhid. Bahkan Nabi SAW mengajar boleh sahaja menyeru kepada makhluk atas kapasiti makhluk. Yang dilarang menyeru makhluk seperti menyeru Tuhan. Itu haram, syirik. Tapi kalau menyeru makhluk sebagai makhluk boleh. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni atawajjahu bika ila rabbi fi hajati lituqda, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dan aku, wahai Muhammad, aku bertawajuh kepadamu, aku bertawajuh denganmu kepada Tuhanku, pada hajatku moga-moga diperkenankan. Dan seterusnya doa. Lalu tidak lama selepas itu sembuh mata orang buta itu dari kebutaan. Sebab itu saya katakan, yang tolak tawassul mentah-mentah, tawassul syirik, itu biasanya yang tak mengaji. Yang mengaji dia tak tergamak nak kata begitu. Cuma dia masih keliru. Kata dia, yang macam ini masa orang tu hidup bolehlah. Mana sekarang nak tawassul dengan Nabi SAW masih bolehkah? Di sisi mereka tak boleh, Nabi dah wafat. Di sisi kita boleh. Kenapa? Kerana hukum agama tak boleh, haram. Itu kena ada dalil. Tak boleh sewenang-wenang kita kata, oh tawassul hanya boleh dengan orang hidup, dengan orang mati haram. Kena bawa dalil. Dan la dalila alaihi, tidak ada dalil menunjukkan bahawa tawassul dengan orang mati itu haram, melainkan salah sangka mereka ketika mendengar, melihat satu asar riwayat bahawa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika istisqa, tahu kan istisqa, minta hujan, Sayyidina Umar tawassul dengan Al-Abbas. Siapa Al-Abbas radhiyallahu anhu? Bapa saudara Nabi. Kurang lebih maksud doa Sayyidina Umar, ya Allah, dahulu ketika Nabi SAW masih hidup, dahulu kami tawassul dengan Rasulmu, engkau beri hujan kepada kami. Sekarang kami bertawassul dengan bapa saudara kepada Rasulmu, berilah hujan kepada kami. Lalu kata mereka, itulah bukti tak boleh tawassul dengan orang mati. Kalau boleh tawassul dengan orang yang telah meninggal dunia, kenapakah Sayyidina Umar tidak tawassul direct dengan Nabi? Kenapa tawassul dengan Al-Abbas yang masih hidup? Ini bukan dalil.
Ini kefahaman kamu terhadap dalil. Di sisi ahli sunnah wal jamaah, itu adalah salah faham. Pertama, kejadian itu bukan dalil tak boleh tawasul dengan orang telah meninggal dunia, tapi dalil boleh tawasul dengan selain daripada Nabi SAW. Satu masa dahulu ada segelintir ulama menyangkakan tawasul hanya boleh dengan Nabi. Bila datang dalil begini, semua faham, oh tidak terhad dengan Nabi SAW sahaja, boleh dengan mana-mana orang yang soleh, orang-orang yang ada kedudukan dalam agama, boleh tawasul dengan mereka. Ini buktinya Sayyidina Umar melakukannya, dan menunjukkan betapa mulianya Nabi SAW. Tawasul dengan batang tubuh baginda, Allah perkenankan doa. Tawasul dengan orang yang ada pertalian darah dengan baginda pun masih Allah perkenankan doa. Tidak ada dalil menunjukkan tak boleh tawasul dengan orang telah meninggal dunia. Lebih-lebih lagi, pertama, tawasul dengan seseorang itu kerana apa? Tawasul dengan Nabi SAW kerana apa? Jelas kerana kemuliaan Nabi. Kita tak tawasul dengan orang jahat, tak tawasul dengan Abu Jahal, tak tawasul dengan Abu Lahab, tak tawasul dengan orang kafir. Kita tawasul dengan orang-orang yang mulia dalam agama. Adakah kemuliaan Nabi SAW ini hanya ada pada ketika baginda masih hidup, lalu selepas baginda wafat, baginda tidak lagi mulia? Mustahil. Maka tidak ada asas. Lebih-lebih lagi, bercanggah kefahaman golongan ini dengan yang difahami oleh sahabat Nabi. Sahabat Nabi faham macam mana? Ketika Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu menjadi khalifah, maknanya Nabi SAW telah wafat lama ya. Selepas Nabi SAW wafat, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, kemudian Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, kemudian Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Baik, jadi satu orang ingin berjumpa dengan Sayyidina Uthman, ingin jumpa khalifah lah, senang cerita. Ada satu hajat yang dia perlu nak sampaikan kepada Sayyidina Uthman, minta ditunaikan, tapi terhalang. Asyik tak jadi. Kalau kita bayangkan zaman kita lah, ada satu hajat besar nak jumpa dengan Perdana Menteri, buat appointment tak jadi, cancel itu ini tak jadi. Akhirnya mengadu kepada satu orang sahabat bernama Uthman bin Hunayf radhiyallahu anhu. Cerita, saya ni ada hajat nak jumpa dengan khalifah, asyik tak jadi je. Lalu Uthman bin Hunayf radhiyallahu anhu mengajarkan kepada lelaki ini supaya membaca satu doa, yang mana ada dalam doa itu tawassul, Allahumma inni atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammad nabiyyi rahmah. Bermakna sahabat faham doa tawassul boleh diamalkan ketika Nabi SAW telah wafat. Kita nak ikut kefahaman sahabat Nabi atau nak ikut kefahaman golongan yang tertentu di zaman kita yang telah jauh daripada Nabi SAW? Pasti kefahaman sahabat Nabi kita dahulukan. Lalu lelaki ini membaca doa tersebut, takdir Allah datang ke tempat Sayyidina Uthman, terus penjaga pintu bawa masuk ke dalam, duduk satu tika dengan Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman tanya ada hajat apa, ceritakan. Dia ceritakan hajat dia, Sayyidina Uthman perkenankan dan siap pesan lagi, kalau ada apa-apa hajat lagi datang jumpa saya. Jadi dia rasa mungkin Uthman bin Hunayf ni ada rekomen dekat khalifah, kalau ada lelaki ni nak jumpa, kau tolong dia dan sebagainya. Jumpa dengan Sayyidina Uthman bin Hunayf, kata dia, jazakallahu khaira, semoga Allah memberi balasan baik kepada kamu kerana kamu tolong bercakap dengan khalifah. Jawab Uthman bin Hunayf radhiyallahu anhu, demi Allah, wallahi saya tak ada bercakap apa pun dengan khalifah, tetapi ketahuilah doa yang saya ajar kepada kamu itulah doa yang pernah diajar oleh Rasulullah SAW ketika mana datang seorang buta kepada baginda, lalu diceritakan hadis yang kita ceritakan sebentar tadi. Jadi tidak langsung, tidak ada alasan yang mendakwa bahawa bertawassul dengan orang mati itu haram, apatah lagi syirik. Tidak ada. Kerana apa? Kerana syirik itu adalah menuhankan. Jadi menyebut nama Nabi SAW ketika berdoa walaupun baginda telah wafat bukan menuhankan. Jadi satu ibtila, satu perkara bencana yang menimpa umat kita sekarang,
gagal membezakan hakikat dan asbab. Padahal dahulu kalau kita belajar tauhid, tok guru kita dahulu awal-awal dia telah terangkan 3 jenis hukum. Hukum akal, ini ceritanya wajib, mustahil, jaiz, harus. Kita hanya faham wajib dapat pahala kalau buat, berdosa kalau tak buat. Bukan. Wajib akal bukan itu. Wajib akal sesuatu yang akal tidak boleh terima, tak ada, mesti ada. Jadi wujudnya Allah tu wajib akli. Akal tak boleh terima Tuhan tak wujud. Kita lihat kita wujud, kita tak mewujudkan diri kita. Siapa yang wujudkan? Kita ada jantung yang berdegup, bukan kita kawal. Siapa yang kawal? Kita daripada muda jadi tua, kita tak mahu tua. Bahkan yang saudara kita yang meninggal dunia, mungkin dia tidak plan nak meninggal dunia hari ini, tapi siapa yang menentukan? Maka akal tak akan boleh terima. Tengok alam besar atau alam yang kecil, akal kata pasti ada Tuhan. Tapi kadang-kadang hati tertutup, tak dapat hidayah, maka jadi ateis dan sebagainya, atau jadi syirik, menuhankan selain daripada Allah. Kemudian ada hukum adat. Yang ni pun orang tak faham. Saya pernah terangkan hukum adat, kata dia ada ustaz ni kelakar, adat pula. Hukum syarak. Mana lebih dahulu ustaz, hukum adat ke hukum syarak? Dah, kamu faham adat apa? Dia faham kita dahulukan adat Melayu berbanding hukum syarak. Kalau orang Cina, didahulukan adat Cina berbanding dengan hukum syarak. Bukan. Pertama, faham dahulu hukum itu apa. Hukum adalah isbatul amri au nafyuhu. Hukum adalah menetapkan sesuatu atau menafikan. Yang menetapkan sesuatu atau menafikan itu boleh jadi akal, boleh jadi ulang kali cuba menafijahkan sesuatu lalu ditetapkan atau dinafikan, ataupun boleh jadi khitabullah, perintah daripada Allah. Yang ketiga tu namanya hukum syarak. Akhirnya ada yang wajib, sunat, harus, haram, makruh. Tapi hukum adat apa dia? Kita ulang kali cuba makan, kita dapati selepas makan kenyang. Dan kita ulang kali cuba juga tak makan, kita dapati lapar. Maka kita tetap atau nafikan dengan 4 pertautan. Yang ini penting kita faham ya. Kalau tak, kita akan boleh jadi mensyirikkan benda yang tak syirik dan mentauhidkan benda yang sebenarnya syirik. Kita kaitkan macam mana? 4 ya. Ada dengan ada dengan tiada, tiada dengan ada, dan tiada dengan tiada. Ini dia maksud hukum adat. Jangan bayang adat pepatih, adat temenggung. Bukan. Adat di sini maknanya ulang kali cuba. Tapi boleh jadi kadang-kadang tak jadi. Macam mana? Contoh yang saya berikan tadi, ada kenyang dengan ada makan. Dia tetapkan macam tu. Kalau ada kenyang sebab ada makan. Baik. Hakikat tauhid apa dia? Allah yang mengenyangkan. Maka kalau dianggap nasi yang mengenyangkan, syirik. Tapi kalau dia sekadar meraihkan percubaan tadi, oleh kerana selalunya kalau lapar makan kenyang, maka tidak syirik. Makan nasi tidak syirik. Itu usaha ikhtiar. Yang syirik i'tiqad bahawa nasi yang mengenyangkan bukan Allah, syirik. Makan ubat tidak syirik, tapi yang syirik adalah i'tiqad ubat yang menyembuhkan bukan Allah. Yang ni delicate. Bahkan ini dalam Quran sebut ada dengan ada kenyang dengan ada makan, ya. Ada dengan tiada, ada lapar dengan tiada makan, ya. Tiada dengan ada, tiada lapar dengan ada makan. Tiada dengan tiada, tiada kenyang dengan tiada makan. Ini hanya berkaitan percubaan, tapi kadang-kadang boleh jadi makan tak kenyang, kadang-kadang boleh jadi tak makan tapi tak lapar. Jadi hukum adat ni boleh bersalahan. Makanya dikatakan khariq lil adat, mencari adat. Api membakar segi-segi adat. Hakikat Allah yang membakar. Kadang-kadang Allah tak izin api tidak membakar, sebagaimana berlaku kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Bolehlah kita masuk dalam api kalau macam tu ustaz? Tak boleh. Adat diraihkan. Maknanya kalau kamu masuk dalam api, hukumnya haram. Kamu dikira membunuh diri, walaupun hakikatnya bukan api yang menghanguskan. Jadi sebagai penutup,
kepada perbincangan kita, tawasul semata-mata dengan orang soleh itu adalah sunnah, tapi menjadi keliru pada pemikiran sebagai umat Islam disangkakan syirik. Itu bercanggah dengan kefahaman sahabat Nabi bahawa sahabat Nabi mengajar doa tawasul untuk diamalkan selepas Nabi wafat. Siapa yang lebih faham tauhid, sahabat Nabi ke orang zaman kita? Jelas sahabat Nabi. Baik, jadi sebagai penutup ayat suci Al-Quran, ya, faham benar-benar. Kalau tak confuse, ini syirik tu syirik, ya. Sehari dulu ni kecoh isu mandi safar pula. Nah, mandi safar semata-mata mandi tak syirik, tapi mandi safar dengan mensialkan bulan safar, lupa bahawa bala bencana daripada Allah tu syirik. Hadis yang sama Nabi SAW bersabda, la adwa, tidak ada jangkitan penyakit. Habis yang kita pakai mask ni kenapa? Kita syirik kah? Kita semayang jarak-jarak ni kenapa? Kita syirik kah? Tidak. Yang pakai mask semayang jarak-jarak ni namanya asbab, sebab musabbab. Yang Nabi kata la adwa itu hakikat. Maka firman Allah Ta'ala, wa ma ramaita idh ramaita walakinna Allah harama. Bukan kamu yang melontar ketika mana kamu melontar, akan tetapi Allah yang melontar. Tak pening kita. Mula-mula Allah bagi tahu bukan kamu yang melontar. Kemudian Allah sebut ketika kamu melontar. Kemudian Allah tutup kembali, akan tetapi Allah lah yang melontar. Tak mungkin mana satu yang betul. Ayat Quran semua betul. Yang tak betul cara kita faham. Macam mana nak faham dengan betul ayat ini? Wa ma ramaita khalqan idh ramaita kasban walakinna Allah rama haqiqatan. Bukan kamulah yang melontar dengan cara menciptakan pelontaran itu, tidak. Yang mencipta hanya Allah. Idh ramaita kasban, ketika mana kamu melontar sebagai satu bentuk usaha ikhtiar, itu Allah nisbahkan kepada kita. Hakikat, walakinna Allah rama haqiqatan, tetapi Allah Ta'ala lah yang melontar secara hakikat. Sebab yang menciptakan kita Allah, yang memberi tenaga kepada kita Allah, yang menjadikan batu itu boleh bergerak pada satu tempat ke satu tempat Allah. Jadi kalau kita faham mana satu asbab, sebab musabab, cause and effect, mana satu hakikat, musabbib segala-galanya Allah, tidak ada yang bergerak, tidak ada yang diam, tidak ada hidup, tidak ada mati melainkan dengan izin Allah, tenang kita. Tak ada kita tu nak mensyirikkan tawasul, dan tidak ada kita itu lupa bahawa Allah lah yang memberikan segala-galanya. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natarda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Maknanya matahari itu tidak terik sangat, dia tidak terik sangat, tidak seperti maknanya asyamsu, matahari pada malam itu tak sampai syi'atiha, maknanya tak menyengat, panas itu tak, maknanya tak terik, tenang, maknanya tenang. Kamu boleh rasa siang itu tenang,